So go to properties. Okay, kita check boundary dulu. Okay, boundary dia tak ada apa-apa, so kita biarkan. Okay, go to point. Point pun kita tak buat apa-apa, kita biarkan. Kita go to conductor. Sebab dua ni adalah conductor. This is the conductor 1, this is the conductor 2. Conductor 1 HV, conductor 2 ground. Okay, and that conductor akan bawa voltage. So, tak ada dalam ni. Apa kita kena buat? Kita just add property. New conductor, kita letakkan the first conductor. Nama dia apa? HV. Okay, and then kita nak letakkan voltage. Okay, letak dia 100,000. 100,000 volt ataupun 100 kV. Okay, I repeat again. Dekat properties, conductor, add property, letakkan HV, click to prescribe voltage, letakkan 100,000. So sekarang ni HV ni dia akan come out, dia akan produce 100,000 volt ataupun 100 kV, kilovolt. Klik OK. So kita ada satu HV. Untuk yang di bawah ni, kita add property lagi. And namakan conductor tu ground. Prescribe voltage, since dia ground, voltage dia 0. Klik OK. Therefore, kita ada dua selection, HV dan juga ground. OK. Selesai. Yang lain tak payah buat apa-apa. OK. So, ada masalah? Let me know. Library, doktor saya ada masalah doktor. Siapa? Faris? Ya saya ada. OK, Faris. You masalah kat mana? Saya punya material punya library kosong doktor. Saya kena masuk Kosong? manual. Macam doktor kan dia boleh pilih air apa semua tu kan, saya tak ada. Okay, yes, okay, tak apa. So saya rasa ada something kot yang during apa you punya download tu kot. Tapi tak apa, since untuk yang ini dia tak ada banyak kerenah kan, tak ada kita nak kena isi, so you buatkan properties, material, you add property, you tuliskan air dekat sini, and then dia punya permittivity dia satu-satu. Okay? Okay, so kalau I check balik dia punya modify property, make sure yang ini ada. Okay, buat sendiri, boleh Boleh. Okay. Yang tu tadi ada tak? Okay, yang tu adalah. Conductor tadi boleh buat Dah. Faris? Dah. Okay, good. Okay, selesai. So sekarang ni kita nak identifykan those material dan juga conductor di dalam kita punya design. So macam mana? Yang paling mudah sekali kita identifykan conductor. Okay. So make sure you punya cursor you ada dekat curve ni, sebab kita nak pergi ke conductor tu. So pergi dekat curve, bawa dia hampir kepada half circle ni and right click. Okay, so right click dia akan keluar merah. And then tekan space bar. Space bar tahu tekan space bar. I repeat again. Bawa cursor, make sure you enable kan icon yang ini, and
bring the cursor close to the conductor, first conductor, right click, make sure dia keluar merah, and tekan spacebar. Okay. Boundary condition, tak buat apa-apa. In group pun tak ada apa. In conductor, tukarkan, pilih HV. I repeat, in conductor, pilih HV. Tekan OK. Buat benda yang sama untuk konduktor yang di bawah. Right click, tekan spacebar. So in conductor, letak ground. Diana, boleh? Berkerut muka. Diana Siddiq. Okey. Selesai. So, Tengah fokus. atas kita letak, bawah pun kita letak. Sekarang ni, ini semua adalah air. So, macam mana dia nak tahu boundary ni semua air? Kita kena labelkan dia, which is pakai yang ini. Okay, bring your cursor pergi ke rupa macam ni. Tekan and letakkan cursor you di mana-mana ruang udara and tekan. Apa dia? Sorry. Kena bawa, tarik. Mana dia? Yang ni kot. Silap. Sorry. Right click. Silap, bukan yang ini. Yang ini. Okay. Tekan yang ini and letakkan pada mana-mana you rasakan sesuai. So dia keluar benda ni. Okay. Kalau ada terletak lebih ke apa ke, pergi kat dia, right click, delete. Right click, delete. Kita nak satu je. Okay. So, right click, dekat yang kita pilih tadi, and tekan spacebar. Tekan spacebar, block type, air. So dia dah tahu yang itu adalah air. Pilih dia, block type, air. Lain semua tak payah buat apa-apa. Biarkan. Okey. Nampak tak? Dia dah tukar. Nama dia air. Okay, Ctrl S. Save. Okay, so sekarang ni kita kata kita dah ready untuk next stage, which is nombor 6. Benda yang kita tunggu-tunggu, execute. Okay. Sebelum kita nak execute, I want you to double check dengan you zoom out kan. Sekecil mana yang boleh. Cari di kawasan sekeliling tu kalaulah ada mana-mana yang tersesat, contohnya benda ni ke, terjumpa ke apa. Okay, padam. Right click kat dia, delete. Right click kan dia, delete. Sebab senang selalu kita ter-accident semasa baru belajar, especially yang mana ada yang tersesat. Sebab kalau ada tersesat, nanti simulation you tak boleh jalan. Okay, so cari. Kalau dah okay, let it be. Macam saya tak ada lah, kosong. Okay. Okay, let me know kalau ada problem. Okay, kalau tak ada apa-apa masalah, you all boleh execute dengan tekan butang execution ni, mesh. So step dia kita akan createkan mesh. So tekan mesh. Okay, dia keluar. Nombor ni jangan risau sangat. Nombor ni bergantung pada PC masing-masing. Okay, yang penting dia keluar benda ni. So now can be say dia dah ready untuk meshing.
Farhana. Okey. Kenapa pegang kepala? Doktor, saya tak okey doktor. Zul tak okey. Dia tulis apa? Dia tulis sini Prudence Point Triangle.exe. So mungkin ada yang you tak ni apa? Kalau you check balik design tu, mungkinlah. Okey, macam mana saya nak undur balik pun saya tak tahu. Tapi kalau you check balik you punya design tu nanti, mungkin yang saya kata tersesat tu ataupun dia tak ada cantum ataupun terlebih. Mungkin you tengok dekat dalam pula ke? Contoh mungkin ada terlebih ke kat sini. So make sure dia ada cantuman. You punya ada tak yang ni garisan ni? Ada doktor. Ada. So check Ada. satu-satu you punya tu. Mungkin ada something yang tak kena. Okay? Ataupun you tak identify. Ni ada tak? Ada, saya dah buat. Ada. Yang ini ada. Apa tingkat curve ni, check you punya. Make sure dia tulis HB kat sini. Okay, yang kedua ground. Okay. Check you punya properties again. Make sure material you ada air dan juga you ada conductor you tu definekan 1000 kV, 100 kV dan juga ground kosong. Okay, make sure dia mesti prescribed voltage. Okay, so kalau tak ada apa-apa macam saya kata tadi lah, zoom out, cuba tengok kalau ada mana-mana yang tersesat tu. Selalu itu je yang problem dia. Ada tak? Sekejap doktor, saya tengah cari. Cari. Yang lain okey Okay, yang lain okey, saya proceed. Okay, so minor case je tu, tak apa. Memang selalu terjadi. Tambah dengan online ni memang susah. Okay. Diana okey? Diana jadi tak? Nazatul Azwa jadi tak? Mana muka dia? Terus left. Nazatul. Jadi doktor. Doktor, tadi yang dekat mesh tu tekan apa Saya Tekan tertinggal. ni. Tekan gambar mesh ni. Dia keluar benda tu. Nampak tak? Saya bring cursor dekat sini. Gambar mesh je. Gambar mesh tu yang color kuning tu. Kuning, okey. Tekan tu je. Tekan tu Alright. dia akan keluar mesh tu. Okey dah. Jadi tak? Jadi. Okay, Anis. Good. Okay, bila dah jadi, tekan ni, crank. Crank ni dia nak execute lah. Tekan. Kalau you punya PC tak ada masalah, design you tak ada masalah, dia terus dah dia keluar execution, tak ada problem. Tekan apa dia tunjuk pun saya lupa. Sekali saya tekan. Okey lah tu, pantas. Okay. Next. Tekan spek mata. Yang ini adalah untuk tengok graf tu. So kalau tak ada apa-apa, bismillahirrahmanirrahim, cara akan keluar rainbow tu. Dapat Hanisah. Mana Hanisah? Ini saya doktor. Mana gambar? Muka you mana? Tengok juga dekat mana ni. Hanisah. Okay, Hanisah dapat tak? Dapat doktor sekali lagi doktor. Siapa tadi? Nizamullah. Okey, Syakira. Mana Syakira? Saya doktor.
Mana muka you? Tak nampak pula. Saya tak dapat lah doktor. Siapa? Apa yang tak dapat? Yona? Dia kata was not found. Apa? Bila saya tekan dia kata was not found. Was not found Hmm. Sama jugalah. Benda tu tadi juga saya rasa. Tersesat ke apa ke. Nanti you boleh try buat balik design you tu step by step. Okay? Ataupun nanti saya bagi saya punya yang dah siap ni. Yang dah siap tu untuk you try open. Okay? Kalau boleh tak boleh buka juga, mana ada something dekat PC tu kot. Okay. The rest boleh dapat Tak apa, yang penting the rest dapat. Saya tak dapat Siapa? yang nak keluarkan warna pelangi. Tak dengar. Nak keluarkan yang warna pelangi. Itu doktor. Nizamullah Saya. You tak dapat, you dapat pelangi. Ada yang mungkin dapat macam ni. Gambar. Saya tidak dapat yang Dapat macam ni tak? dekat mesh tu. Tapi yang dekat mesh tu dah tak nampak. You dah dapat dekat mesh tadi? Sampai mesh tu tapi tak nampak yang frame tadi tu. You dapat mesh ni. So nak keluarkan ni, you tekan ni, crank ni, bawa cursor you pergi ke crank, gambar gear ni. Kena tekan tu dulu. Kalau tak ada masalah, dia akan proceed macam tu. Kena tekan tu dulu. Dia ada step dia, mula-mula kita buat mesh. Okay. You dapat tak dia tulis ni? Create mesh 313517. Cuba tekan. Tadi? Dapat doktor. Okay. Kalau you nak tengok macam mana, kalau siapa yang dah dapat ni, macam mana nak come back balik, ada dekat bawah ni. Selection dekat bawah tu tekan balik. So saya tekan balik. And then saya tekan gear. Okay. And then barulah saya tekan spek mata ni. Dia akan keluar pelangi tu. Okay. Okay, doktor. Tak apa, tak dapat nanti saya bagi saya punya. Okay, boleh Yang penting kita sekarang ni dah stage data collection nombor 7 yang terakhir. Okay, sebelum kita jawab soalan, saya nak bagi tahu sikit berkenaan dengan apa orang kata window ni. Right? So this window macam biasa dekat tepi ni you boleh kecil besarkan dia, main dia. Right. And here you nampak, okay, kita ada dia panggil kat sini equal potential lines, and this is what we call the nature of the electric field. So kalau dekat sini volt. Okay, kalau you tengok dia ada range daripada biru cair sampailah ke merah gelap contohnya lah, ataupun ungu. So nilai dekat sini daripada 0 sehingga 100,000 volt ataupun 100 kV. Okay, so kalau you nampak dekat sini, okay, yang bahagian atas ni, okay, of course sebab dia ada 100 kV, so this is dia punya what we call intensity ataupun ketumpatan electric field yang terhasil. So kalau pada ruang udara besar ni tak ada masalah. Okay, yang menjadi tumpuannya adalah pada kawasan di tengah-tengah ni. Analisis kita adalah di kawasan tengah ni, air gap ni. Itu yang paling penting, the D itself. So please try to adjust you punya supaya kita boleh clear nampak distance yang ini. So kalau you tengok distance ni 1 cm sahaja. Bayangkan top electrode tu adalah busbar dan di bawah tu mungkin electrode yang kedua. Okay, mungkin di dalam benda tu ada application switch gear contohnya, ataupun pada busbar di substation contohnya. So inilah dia stres yang terhasil. Lagi rendah dia punya gap, lagi tinggi the stress of electric field yang terhasil from 1 cm gap. Okay,
So ini adalah volt. Okay, so atas ni okay, is the icon yang you boleh untuk dapatkan data analysis. Sebagai contoh, pelangi ni, kita try bring your cursor to this rainbow icon. Click it. Okay, dia keluar dekat situ, dialog, and you boleh pilih the selection. Dia ada voltage, flux density dan field intensity. Yang untuk you punya project yang kita nak tengok adalah field intensity. Okay. Bila you letak dekat situ, field intensity dia lower bound 35 and upper bound dia field intensity ni unit dia dalam volt per sentimeter. Okay, tulis volt per sentimeter. Kalau tak silap saya lah kalau saya tekan OK. Sorry, volt per meter. Okay, nampak tak? So kalau kita zoom out balik, see that kawasan yang paling kecil sekali dia punya apa? Dia punya gap menghadapi very high intensity of electric field, ataupun kita dalam bahasa mudah electrical stress. Okay, that electrical stress kalau high enough dia boleh flash over, dan flash over tu boleh menyebabkan high current, high voltage, dan mungkin boleh buat dia melting dan sebagainya. Sebab itulah kalau kita tengok dia macam flashover tu, dia ada arcing. Disebabkan ni lah sebenarnya. High intensity of electric field dekat the gap. Lagi gap tu lagi kecil, lagi dia tinggi. So, berapa nilai dia? So, you boleh rujuk pada skala yang di sini ataupun you ambil bacaan pada yang ini. Okay. So, saya rasa bacaan dekat sini 100,000 berapa ni? 1,135,391. Ini adalah bacaan tak silap saya volt per meter. Okay. Bacaan yang kita nak ambil adalah upper bound. Okay. So, ambil bacaan tu. Tak semestinya sama dengan saya, dia bergantung dengan you punya processor juga. So, ini bacaan electric field yang paling tinggi, upper bound. Dekat mana? Kita tak tahu dekat mana, tapi bacaan yang ini merangkumi kesemua design. Dalam mana-mana tu, bacaan paling tinggi adalah upper bound. Tapi bila kita check balik, yang merah tu adalah di sini, betul? Lionel, betul? Merah paling intens kat mana? Kat situ kan? So, itu adalah bacaan intensity yang paling tinggi that could be associated with this number. Okay? Ada cara yang lain yang lagi saya suka, iaitu dengan keluarkan graf. Macam mana? Okay, dengan you ambil selection ni, garis lurus ni. Okay, I repeat, bring your cursor to here, garis lurus, and click to the top and the bottom. Dia ada garis lurus. The top and the bottom of the distance. Gap tu tadi. And then bring your cursor to the graph. Okay, this graph. And then you can select yang tadi itu, magnitude of field intensity. Click OK. Dia keluar graph. Very nice. Unit volt per centimeter. Di sebelah kiri, the X value is the value. Kalau saya gerakkan, contoh di sini you boleh baca di bawah ni dia punya value Y. So nak dapat bacaan nanti senang. So this is
This is the value. So this is the distance daripada 0 sehingga 1 cm, and this is the profile. Profile dia macam ni lah kalau electric field. Okay, dia tinggi dekat hujung dan dia tinggi pun dekat hujung, di tengah-tengah dia rendah. Okay, so dalam report saya nak you keluarkan yang ini juga. Contoh soalan, mari kita lihat. Okay, we go to the question. Okay, soalan 1. Calculate the error of the maximum electric field Emax between simulation and calculation value for every gap distance given the formula for calculating Emax for the sphere. Okay, soalan nombor 1 tu, okay, take note is actually asking us to calculate or compare the result, the value between maximum electric field simulation yang dibuat secara simulation dengan calculated Emax yang dikira. Okay, so we need the information regarding the Emax simulation and also Emax calculation. Okay. Ya, Oh, tak boleh buka. My memory is full. Okay, tak apa. So, untuk dapat Emax simulation macam tadilah, you ambil bacaan yang paling tinggi. Contohnya dekat sini, and then you recordkan berapa dia punya nilai. Contohnya yang kalau saya letakkan cursor dekat sini dan saya baca di bawah ni nilai Y, nilai dia adalah sebanyak 1.01 kali 10 kuasa 7 volt per meter. Okay. Listen carefully. Untuk menjawab soalan 1 ni, okay, take note saya nak you tukarkan nilai voltage kepada kilovolt. Okay, any value yang you dapat, tukarkan kepada kilovolt. Dan distance, tukarkan kepada meter. Okay, macam 1 cm tu tukarkan kepada berapa? 0.01. Bahagikan dengan 100 lah. Okay, dan gunakan that untuk you punya calculation. Okay, contohnya nanti kita dapat, contohnya you dapat keluarkan yang ini, and then you ambil bacaan dekat sini. Contohnya dia bagi tadi kan 1.01 kali 10 kuasa 7. So you tukarkan dia kepada megavolt ataupun kilovolt. Okay, saya tak nak nanti dalam report ada kali 10 kuasa 5 ke kuasa 7 ke apa. No, it's not professional. Walaupun dekat sini dia letak macam tu kan, tapi saya nak bila you buat report, you buatlah tanda dekat sini ke apa ke, okay, and then lukiskan dia nicely, ataupun recordkan nicely, kata ini adalah 10.13 megavolt.
barulah make sense. Kalau you cakap kosong, apa orang kata, kali 10, kosong 7, kosong 9, nanti kita just tak tahu berapa nilai yang sebenar. So be professional, tukar unit kepada appropriate unit, sama ada kilovolt ataupun megavolt. Saya recommend megavolt. Okay, so that is your value untuk Emax simulation. So catat apa yang value you dapat. Jangan ambil saya punya je, ambil yang you punya. Okay, catat sekarang. Okay, nanti dekat report tunjukkan gambar ni juga. Okay, tukarkan kepada megavolt. Okay, habis. So kita ada Emax simulation dan sekarang Emax calculation. So gunakan this equation untuk dapatkan Emax calculation. Okay, so V is voltage apply. Voltage apply ni 100 kV tadilah. Since kita dah tukar kepada megavolt tadi kan, so you tukarlah dia kepada megavolt. Emax dia. Okay. X is the distance. Distance kita tadi berapa? 1 cm, betul? So tukarkan kepada meter equivalent. Alpha, alpha, bukan alpha, A kot. Okay, A, radius of sphere, tadi 25 cm, tukarkan kepada meter equivalent. 0.25. The rest, selesaikan, you dapat nilai Emax dalam megavolt. So bandingkan dia dengan Emax simulation. Okay, formula dia. Okay, catat formula untuk error is equivalent to Emax simulation bahagi dengan Emax calculation tolak 1 kali 100%. Okay, untuk dapatkan dia punya ni. So I repeat, for error calculation, Emax simulation bahagi dengan Emax calculation, or ratio between Emax simulation and calculation, tolak 1 dalam kurungan kali 100%. Saya tak dapat tunjuk sebab memory full. Nanti saya mungkin bagi dekat ni, nota tu sedikit dekat you punya ni. Okay, so that is the way you answer soalan 1. Ada soalan tak sebelum kita proceed kepada soalan 2? I buka untuk persoalan, pertanyaan. So far okay Alright, good. Wan Najmi, can I hear from you? Yes, Doktor. Mana muka you? Wan Najmi. Oh, ada Okay. Alright, tidur ke? Doktor, boleh ulang balik yang formula tadi, error. Okay, formula. Okay, I repeat, untuk calculate error, the ratio between Emax simulation and Emax calculation. So Emax simulation bahagikan dengan Emax calculation. So kalau you pakai mega, bawah pun mega jugalah. Tolak 1. Okay. And then buat kurungan. And then darab 100%. Okay? Okay. Alright. Okay, so error dia biasa tak banyak lah sebenarnya. Error dia dalam mungkin kurang dari 30%, mungkin error dia 10%. Tapi kalau D tu dia lagi tinggi, dia distance tu lagi tinggi, error tu mungkin lagi banyak. Okay? Okay, so kita go to soalan yang kedua. Soalan kedua dia nak tengok what we call as utilization factor. Yang ini mungkin you boleh
you boleh refer literature lah untuk more information. Utilize in E-average dan juga E-max. E-average tu datang daripada the voltage bahagikan dengan distance. Okay. E-max yang you dapat ni adalah E-max simulation you tadi. Okay, E-max simulation kita dah dapat tadi. So E-average you ambil V open X. Ya, ni tadilah sebenarnya. Okay. That and then you kali then you akan dapat dia punya field utilization daripada 0 sehingga 1.0. So dalam per unit darabkan dengan 100 dapatlah 100%. Okay, sebagai contoh bila you bahagi you dapat 0.87. Okay, bermaksud 87%. Kalau D tu mungkin lagi tinggi nanti, mungkin you dapat utilization factor tu makin kurang. Dia jadi 75% ataupun 0.75. So, maksud utilization factor ni, bila you tengok, you dapat nilai dia tu, dia relates dengan uniformity of the field itself. Lagi tinggi nilai utilization factor, lagi uniform lah electric field. Lagi uniform, lagi senang dia nak breakdown. Okay, the uniformity. Okay, so just apply that equation and you dapat nilai utilization factor. Okay, then number 3, the field utilization factors that mu implies the degree of uniformity of the electrode configuration, which is higher, that provides more uniform field. Relates these with this statement to your exercise. Untuk jawab yang nombor 3 ni, you kena buat extra work. Okay, macam mana? Dengan you buat this exercise. Table 2.1. Yang ini you buat dekat selepas kelas saya nanti ataupun di rumah bersama dengan group member. Gunakan you punya simulation tadi. Okay, tapi dekat D tadi tu, sebab tu saya kata you start kat sini kosong-kosong. Dekat D tadi tu you akan naikkan dia, okay, dengan mengikut this distance. Do the exercise. Naikkan, dapatkan berapa nilai Emax, Emax, Emax. Okay. Dan nanti you dapat berapa dia punya utilization factor. Dan you boleh tengoklah, you boleh buat analysis. Kalau lagi tinggi D tu, apa jadi dekat utilization factor. Dan you boleh buat pelaporan dekat situ. Dapat tak? So, untuk tu, apa yang saya nak you buat? Untuk extra exercise. Untuk benda yang sama, which is spear to spear kita panggil ni, you akan increasekan dia punya distance tu nanti sampai 0.17.5. So apa yang saya nak you buat, you createkan table. Okay, ni table 1, yang ini you ikut je, and then you letakkan table nombor 3. Table yang ketiga you letakkan Emax simulation. I repeat, I want you to create another table. Table 1, table 2 ikut je. Table 3 Emax simulation. So daripada distance 1 hingga 17.5 ni letakkan
dia punya nilai. Table yang keempat, dia ada table kolom yang keempat, letakkan Emax calculation. So you kira lah dengan X tu tadi. Table yang kelima ataupun kolom yang kelima, letakkan ni dia punya error. Kolom yang keenam, letakkan utilization factor. Okay, so semua ada 6 kolom. So buat extra exercise nanti sampai 17.5 di salin balik table 1, table 2, buat table yang ketiga, kolom yang ketiga, dan kolom ketiga Emax simulation. Kolom yang keempat Emax calculation. Kolom yang kelima percentage error. Kolom yang keenam utilization factor. Dan bila tu you ada satu yang lengkap untuk report terpulang kepada individu. Saya suggest daripada situ mungkin you sebenarnya nak jawab ni, untuk jawab ke semua ni, untuk dapat markah tinggi, bukan sekadar jawab nilai sahaja. Jawab dengan professional, keluarkan graf ke, table ke, okay, menunjukkan dia punya ni. So the more that you do extra information dalam konteks professional punya report, lagi tinggi you punya markah. Okay, so mungkin kat sini nanti saya kata tukarkan, you terbitkan table, keluarkan dia punya graph of percentage ke, graph of uniformity ke, apa ke. Tapi yang sekarang ni saya tunjukkan kepada you kaedah untuk buat benda tu, untuk kira, and then lepas ni is open-ended. Open-ended ni nanti you all akan sendiri-sendiri punya exercise. Itu satu, okay. So, habis untuk soalan 3 dan soalan 4 ni, why is important to evaluate Emax at high voltage application. So yang ini you boleh buka buku. Okay, simple sahaja. Alright, high intensity associated to breakdown. So kalau dia ada gap distance dia terlampau rendah ataupun terlampau pendek, voltage dia tinggi, akan produce very high maximum electric field ataupun intensity. So chances to get breakdown pun tinggi. Okay, mana datangnya high voltage? Contoh, sistem voltage yang masuk ke dalam apa yang di-deliver mungkinlah katalah setinggi 11 kV. 11 kV tu sistem voltage kepada consumer, tapi mungkin disebabkan oleh switching over voltage ke ataupun disebabkan oleh lightning, the voltage can be very high, can be 7 times higher. So dekat situ definitely Emax you pun akan jadi tinggi. Dan kalau masa tu ada gap, contohnya ada konduktor 1, bas-bar 1, bas-bar 2 yang berdekatan, ataupun mungkin ada dalam you punya TV ke apa ke, ada circuit board ke apa ke, distance dia tak cukup, ada kemungkinan very high intensity Emax yang terhasil, maka chances untuk dia breakdown tu tinggi, which is the degree of uniformity tinggi masa tu. Get the idea? So itu adalah penerangan outcomes yang you boleh belajar, the reason, okay, kenapa electrostatic Emax ataupun electric field studies is important, particularly dalam high voltage punya subject. So you learn that today, and also we show dalam simulation. Okay, and then untuk open-ended, sebab yang ni semua buat benda yang sama. Untuk open-ended exercise, setiap group is require untuk redesign balik you punya ni
Okay, you punya design ni, I repeat, setiap group is require untuk design balik dengan design atas ni diubah kepada bentuk apa yang you suka. Ini kita panggil electrode configuration. Okay, so you boleh tukarkan dia kepada bentuk 3 segi ke, bentuk apa orang kata needle ke, apa ke, ikut kepada masing-masing punya creativity. Okay, cuba kekalkan dia punya circumference ataupun radius dia tu. Maksudnya radius tu 25 kan, so kalau panjang pun try make it 25 juga macam tu. So kalau buat 3 segi tu pun lebih kurang, dia punya circumference dia pun, lilit pun lebih kurang macam sphere tu juga, tapi bentuk dia lain. Contoh, sebab apa? Ini kita pada setiap application dia ada berbeza dia punya influence terhadap electrode configuration. Kalau you tengok dekat atas building, bangunan, dia letakkan satu rod. Rod tu tajam. Ada reason kenapa dia buat tajam. Okay, so mungkin di situ nanti you boleh lihat mungkin ada perbezaan terhadap intensity of electric field. Okay, sebab apa? Kalau kita tengok dekat sini, disebabkan dia sphere to sphere, the collection of intensity tinggi dekat sini. Cuba bayang kalau you buat needle contohnya. So area sini mungkin lagi tinggi exposure, maka perbandingan dekat sini mungkin lagi rendah. Okay? Ataupun you buat ikutlah ellipse ke, ikut kepada masing-masing punya creativity. So setiap group mesti ada design yang berbeza. Okay? So you buat benda yang sama, okay, exercise yang sama, gap dia tu, keluarkan table yang sama, dan then you buat perbezaan antara apa orang kata sphere to sphere dengan design yang you buat tu. Maka nanti ada 4 orang satu group. So mungkin boleh dibahagikan tugas, orang ni buat ni ke, orang ni buat ni ke, ikut je. Okay, so you ada masa seminggu untuk laksanakan benda ni. Ini tugas untuk di rumah. Okay, ada apa-apa soalan? Habis untuk topik ni. Saya buka untuk persoalan. Okey, apa yang kena buat? Hari ni, habis ni, buat 1 minute meeting, and then bila dalam minggu ni, katalah esok ke, you all buat perjumpaan pakai Google Meet ke, Zoom ke, and then bincang balik ke apa ke, and then buat Google Meet, and buat buat minute meetings, agihan tugas and so on. And then nanti buatkan satu report. Report tu tak payah banyak-banyak. Satu report untuk elektrostatik mungkin just kurang daripada 15 page saja. Mungkin 7-8 pun dah cukup dah. Okay. And then minggu depan you buat another exercise. Pada minggu yang ketiga you all akan submit report awal kepada saya. Dan you all akan bentangkan, ikutlah apa yang nak bentang tentang elektrostatik dan juga exercise minggu depan. Buat perbentangan, pakai slide ke apa ke. Dan masa tu kita akan ada sesi soal jawab. Dan saya akan mungkin tanya, and then saya akan bagi feedback dekat you punya report. And then dalam masa 2-3 hari selepas tu, saya beri peluang untuk report tu diperbaiki, and then you akan submit yang proper one. Itu overall untuk MBT punya course dalam masa 3 minggu.
Ada soalan? Doktor, nak tanya. Yes. Untuk report ni, adakah ini secara kumpulan ataupun individu? Kumpulan. Kumpulan. Kalau you buka author, saya dah bagi kumpulan masing-masing. So you akan submit dekat author punya platform tu. You all dah tahu Okay, group baik. members kan? Dah Dah. tahu kan? Just open your author, you tengok announcement yang dia buat tu, you click, dan you know siapa group members you. And I guess you can get the numbers juga dekat situ. You klik dekat situ, you boleh tahu dia orang punya particulars. Betul. Yes. Yang soalan ni masing-masing betul. Yang soalan yang 4. Satu group sekali, senang, satu report. Okay, maknanya buat sekali je lah dalam satu report. Sekali je. Oh. Tak perlu seorang-seorang buat Tak perlu tahu. Tak perlu. Oh, okay. Satu report, satu group. So markah sama nanti. Dapat 4 markah, kalau dapat 60, 60 lah. Saya pernah bagi markah 100 per 100. Saya tak kerkut. Tapi buatlah apa yang saya nak tu. Kalau setakat you jawab biasa-biasa je, tulis-tulis je, saya bagi markah tulis lah. Okay, markah yang dapat 100 tu biasa dia ada graf cantik dia buat. Dia buat perbandingan, so memang group member lah. Sebab you ada 4 kepala, and then saya pernah tunjuk satu-satu tadi, sepatut tak ada masalah. It just nanti main-main je, play around, naikkan. Nanti bagilah kat kawan, okay, kau buat, kita ada berapa tadi? Kita ada berapa ni? 1 hingga 17.5 kan. Mungkin kawan yang buat 1.5 sampai 3, kawan kedua buat sampai sini, ketiga buat ni. Nanti kumpul je lah result. Okay. So I want masing-masing try, make sure you punya simulation jadi. Okay. And then nanti decide untuk ubah dia punya apa kata tu sekali semua. So terus decide nak buat macam boleh buat combination. Contohnya saya pernah tengok ada buat dia buat separuh dia buat half circle, lepas tu dia buat tajam. Macam tu. Ikutlah, ada yang buat 4 segi, lepas tu ada tajam. Ikut, tak kisah. Itu open. Sebab tu saya kata masing-masing. Tapi janganlah beritahu kawan grup lain, nanti dia tiru you punya, dua-dua sama, there is no dekat situ. Dia mesti ada line dia punya design tu masing-masing. Okay. Okay, sekarang ni pukul 4.30. Hari ni memang lama sikit sebab you all nak familiar benda tu. Next week laju. Saya suruh design, you dah siap koordinat, saya tak sempat apa, you dah terus execute sendiri. Itu biasalah. Tapi yang penting hari ni semua dapat. Yang mana tak dapat tu mungkin ada sedikit glitch. And then you boleh minta file tu daripada kawan, group members. Nanti macam Faris dapat tak? Dapat dah. Saya buka balik, saya bukit balik dah dapat. Apa salah dia? Saya tengok kat internet tadi, dia cakap jangan buka Shoppad punya application. Dia kena buka kat dalam folder FEMM. Okay. Alright. So ada soalan? Until I can let you go. So far so good? Boleh Okay, doktor. Okay, kalau ada problem ke apa, blast dekat dalam WhatsApp group. Okay? So kalau tak ada apa-apa, saya rasa that's all for today. Kita sudahi dengan bacaan surah Al-As. Okay, terima kasih. Assalamualaikum dan kita jumpa next week. Terima kasih doktor. Terima kasih, doktor. Thank you, doktor. Terima kasih doktor. Terima kasih, doktor.